Komanggo di sini. Dan sebagaimana yang dah dimaklumkan, perjuangan ini kita telah susun sampailah ke Geneva sendiri. Walaupun lewatlah. Sebab apa? Puak-puak Komanggo ini sendiri, mereka dah berada kat sana hampir sebulan. 5 orang pergi, kemudian seminggu balik, orang lain pula pergi, kan? Maknanya dia orang boleh hantar silih ganti macam tu sampai sebulan. Untuk buat apa? Kan? Tidak lain dan tidak bukan untuk melakukan proses melobi. Rupanya kalau di peringkat antarabangsa ni, kerja-kerja melobi inilah kerja yang sangat-sangat perlu kemahirannya kita miliki. Yang mana orang Islam jangan kata nak lobi, nak bentuk kumpulan pelobi pun tak pandai. Kan? Saya rasa lah kalau kita kumpul-kumpul hantar ke sana, tercangak-cangak je lah kat sana tu. Kan? Yalah cantik je lah, Switzerland, sikit-sikit, kuih lah dapat. Lepas tu dia dalam hotel, dah sejuk kan. Kenapa kami sampai ke sana? Kami cuba carilah dana, usahakan dana untuk tiket ke sana. Dan Alhamdulillah daripada Muslim Youth Pro, maka kita telah dapat ke sana dalam 16 orang. 3 batch, 16 orang. Dan saya batch yang ketiga. Bertolak, berangkat daripada KLIA pada 22 hari bulan 3.30 pagi. Dan sampai kat sana setelah 7 jam sampai Abu Dhabi ke Geneva 7 jam lagi, campur transit di Abu Dhabi 2 jam, 16 jam. Sampailah di Geneva, check in di hotel pukul 3 petang. 3 petang, letak beg masuk bilik, letak beg, salin pakaian. Terus kami pada hari yang sama pukul 4 petang mengadakan pertemuan dengan Al-Karamah Organization, sebuah NGO Islam yang berpangkalan di Geneva. Sampai je tak sempat apa-apa dah. Mula tu duduk mesyuarat juga lah, kita ni mana orang yang baru sampai ni kan. Kita ni baru sampai, tapi apa nak buat? Kerana agama. Kerana agama inilah yang menyebabkan kami paksa juga diri kami untuk sampai ke Geneva. Kerana kita semua faham, kan? Kita ni nak jadi mulia atau hina, kita nak jadi berjaya atau gagal, kita nak menjadi bahagia atau celaka, bergantung pada sejauh mana agama ni. Dan hanya dalam agama inilah Allah Subhanahu Wa Taala telah letakkan kemuliaan kita. Hanya dalam agama ini. Dan inilah takdirnya, Alhamdulillah. Macam yang Datuk Prof bagi tahu tadi, bahawasanya perlembagaan Malaysia telah meletakkan satu asas yang begitu kuat kepada agama Islam. Tiba-tiba setelah 57 tahun negara kita, akhirnya asas ini juga sedang dicabar di hadapan mata kita. Dan apa yang lebih kita rasa sayu, apa yang hati kami lebih rasa pedih, kerana di dalam Komanggo ini ada juga orang-orang Islam tadi. Kalau yang cerita tu tentang John, kalau yang nak kritik tu Mutusami, kalau yang nak cuba buat tuntutan tu John, jawab lah kan. Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh faham, masih kita boleh tangkap. Tetapi apabila yang berada di situ ialah orang Islam, saya jumpa sendiri mereka di Geneva. Mereka approach kami, nak interview lah, kan? Tanya ni untuk proses UPR lah kan. Kita memang dah sepakat, kita akan elak sebarang statement kat sana. Tetapi walau dengan sedih inilah akhirnya kami gagahkan berada kat sana. Sini tuan-tuan, perempuan, saudara-saudari pernah tengok tak orang pakai kok, pakai tie jalan dalam hujan? Pernah tengok? Tak pernah kan? Dengan kod, blazer apa semua siap lengkap kan? Pakai tie semua jalan dalam hujan. Itulah yang kami buat kat sana. Daripada hotel kami ke Periapat TBP tu 1.5 kilo
Itulah hari-hari kami ulang alik dalam hujan. Sebab masa tu hujung pada autumn, memang hujan, kerap berhujan di Switzerland. Tapi itu yang kami terpaksa lalui, ulang alik untuk dapatkan apa? Dapatkan PAS sebagai observer. Macam-macam halangan. 16 nama kami submit, hanya 5 saja yang diberikan status sebagai ECOSOC observer. ECOSOC ni maksudnya dia boleh berada dalam dewan. The rest, hinggalah saat akhir 24 hari bulan tu, 2.45 petang, baru kami diberikan status sebagai observer. Bolehlah masuk dalam dewan. Bukan duduk dalam dewan macam ni, duduk kat luar, tengok daripada cermin, macam tengok Dr. Dia macam tu. Suara sana tu kami dengar lah, suara kami orang tak dengar. Padahal semasa kami mohon, PBB kata apa? Oh, tak boleh, your name have been dropped. Semua nama ni dah drop dah. Kami bagi 5 je. Kita rayu lagi, tak boleh sebab dah penuh dah. Orang dah ambil, semua dah penuh. Tak boleh, tak ada tempat duduk dah. Kalau ada pun yang kena berdiri, kita kata tak apalah, berdiri pun berdiri. Oh, tak boleh. Patah balik ke bilik gerakan. Bincang, tak apa. Kita submit pula individually. Secara individu pula. Kita submit lagi sekali permohonan, bukan atas nama grup, tapi sebagai individu. Pergi-pergi, oh ni tak boleh, besok kena datang besok. Kata, besok dah ni tak apa. You punya session petang 2.30. 1 pagi tu lah ada masa lagi. Balik kami hari tu kan. 23 hari bulan, sehari sebelum 24, kerja kami ulang alik dalam hujan untuk dapatkan status observer. Penuh, tak boleh dah, nama dah drop lah, macam-macam, kena hantar balik nama permohonan ke New York. New York kena approve, baru Geneva akan bagi. Benda dah besok dah. Ini jauh-jauh aku datang, kalau tak boleh nak masuk, takkan nak buat tiket kat luar je buat. Dan bila kita pergi, esok tu, dah malam tu memang semayang hajat habis-habisan lah. Pada masa tu memang tuan-tuan, apa lagi yang kita boleh buat? Dah minta tolong, saya sebagai pegawai khas menteri pun dah call Wisma Putra, passing pada Geneva datang pun ke tempat kami tu, wakil tetap Geneva, Malaysia di Geneva. Dah cuba minta gitu gini. Akhirnya apa lagi? 2 rakaat lah. Apa lagi yang ada pada kami? Pada masa tu semua delegasi kan telah doa. Akhirnya 2.45 petang kami berjaya dapatkan status tu, dan kami dapat masuk ke dalam dewan. Yang mana masuk saja dalam tempat pemerhati tu punyalah ramai, banyaknya kursi. Kosong. Tak ada satu makhluk pun dalam tu, kecuali makhluk yang bernama kerusi. Faham tak apa yang terjadi di sini? Ini agenda. Pemanggu dia siap ada satu runner di PBB yang dibayar gaji duduk kat situ di Geneva. Dibayar gaji khusus untuk berkawan dengan orang-orang PBB. Dengan pertolongan Allah, berkat doa umat Islam, alhamdulillah. Tiba-tiba pegawai yang duk pertahan kata penuh, sibuk, tak boleh, kena kelulusan New York lah apa sebagainya. Akhirnya dia tak tahu dah habis shift ke apa tu. Tak ada. Jadi yang ganti situ Mak Saleh kan. Bukan Mak Saleh, Minah Saleh kan. Alhamdulillah. Dan dia pun kata tak apa-apa, you just email your name, esok datang ambil. Allah Subhanahu Wa Taala telah izinkan dan kami dapat masuk. Dan di dalam sanalah kita dapat lihat sesi. Betapa pedih hati kan? Bangun bila chairperson suruh now we invite delegation from Canada. Dari Canada ni pun okey lah. Thank you Mr. Chairperson. We would like to welcome our delegation of Malaysia here, blah 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 kan. Last kali, therefore
we recommend. Yang tu lah. Maka 252 tadi dihasilkan desakan dan tuntutan. Datang Kanada, kami minta supaya Malaysia melaksanakan kebebasan beragama, memberikan peluang yang sama rata dan Kalau kita tengok di sini, antara negara yang menyentuh tentang Islam, tentang agama, izinkan saya kongsi juga. Okey. Antara negara yang telah mendesak Malaysia supaya memberikan yang membenarkan ataupun menyokong tuntutan Komando mencabar kedudukan Islam di Indonesia, iaitu antaranya Poland, Latvia, Sierra Leone, Benin, Uruguay, Ireland, Slovenia, Slovakia. Tak apa benda lagi kan? Kita pun tak tahu dah mana. Saya fikir Benin naik pening saya kan. Mana Benin? Tetapi dia boleh sebut tentang Malaysia, tentang perlembagaan, boleh cerita tentang hak-hak kalimah Allah dan sebagainya. Slovenia ni kat mana? Kalau tidak ada lobby oleh Komando, mereka tak akan tahu. Dan kita bukan menuduh Komando. Hanitan di dalam blog dia sendiri bercerita. Travelog lah kononnya kan. Pagi ini kami telah pergi jumpa Kanada. Dia sendiri mengaku yang mereka melakukan lobby demi lobby. Maka kami di sana juga melakukan perkara yang sama setakat mana kemampuan yang sempat kami buat. Kalau kita lihat, contohnya pada 22 hari bulan tu, petang kami sampai tu terus buat pertemuan dengan Dr. Murad Dina dari Al-Karamah. Dan berakhir pukul 9 malam baru kami yang baru sampai tu dapat masuk bilik balik. 23 pertemuan dengan Ambassador Sulaiman Sheikh, yang ini permanent observer bagi pihak OIC di Geneva dan Vienna. Kemudian pukul 1 petang pertemuan dengan perwakilan tetap Malaysia ke PBB di Geneva. 24 hari bulan, itu D-Day, hari yang mana berlakunya sesi review. 25 pertemuan susulan dengan Sekretari Geneva International Center for Justice Naji Ali-Haraj. Kemudian lobby-lobby ini terpaksa kami lakukan, bukan sekadar di Switzerland. Kami telah berpecah. Lepas daripada 24, kami berpecah grup. Satu ke London, membuat lobby dengan pihak di London, dengan NGO di sana, memberikan penerangan pada rakyat Malaysia di sana. Dan grup saya pula telah berpecah pergi ke Paris. Di Paris kita telah buat pertemuan dengan komiti kepada Masjid Besar Paris. Dan ingatkan nak kena cakap Perancis dah. Tapi Alhamdulillah, tengok-tengok semua Tunisia kan. Jadi dapatlah bercakap Arab. Guna terus tukar jadi cakap Arab. Yalah perbincangan kami itu di Paris. Daripada Paris pada 29 hari bulan 30 hari bulan Paris 29, pada 30 hari bulan kita telah ke London dan telah berucap di hadapan 500 orang wakil masyarakat Islam kat sana, yang terdiri daripada ahli Pertubuhan Islamic Forum of Europe, Muslim Aid dan East London Mosque. Lobby ini telah berterusan kepada beberapa negara, sampailah akhirnya macam grup saya menjejak sampai ke Maghribi, yang mana mengambil masa daripada 21 Oktober sampailah 6 Disember, 7 Disember baru November, 7 November barulah saya dan grup saya balik sampai di tanah air. Kerja kat sana bila tengok, oh macam ni rupanya dia orang buat kerja yang dikatakan orang lobby. Dan belum habis lagi. Balik kat sini, pemangku lobby, cara dia kat sini, kita berteruskan lagi. Dan akhir sekali, Mac 2014, barulah Malaysia akan sekali lagi dibawa ke sesi UPR di Geneva, iaitu dia panggil final adoption, sebagai aku terima terakhir Malaysia, apa yang Malaysia nak jawab tentang 252 tuntutan. Bermakna perjuangan kita belum habis.
Sebab tu 1 juta tanda tangan tu sangat penting. Kita nak pergi Geneva ramai-ramai memang tak boleh lah, kan? Pergi nak belancong boleh, tapi bayanglah 16 orang pergi pun dah susah macam tu nak masuk dalam PBB. PBB tu dia macam satu bandar pula dalam tu, kan? Jadi tapi dengan tanda tangan ini yang 1 juta, kalau kita dapat, maka kita boleh manipulate 1 juta ni dalam bentuk memorandum. Kita boleh manipulate dalam bentuk tuntutan kita kepada terutamanya pihak Wisma Putra yang bertanggungjawab untuk melakukan final adoption terhadap tuntutan recommendation daripada negara-negara yang mengambil bahagian dalam sesi UPR Malaysia pada 24 Oktober baru-baru ini. Jadi itulah kedudukan secara ringkas, secara umum tentang gerak kerja yang masa kami lakukan. Jumpa sana, jumpa sini, tak tahu pagi, tak tahu petang, pecah sana, pecah sini, kan? Memang tak ada rehat. Memang tak ada rehat. Dan kami pergi ni macam lebih pada backpacker punya turis lah. Bukan duduk, ada driver, tak ada. Turun naik bas, berjalan 5-6 kilo sehari, kan? Naik bas, turun bas, naik kereta api, turun kereta api. Sebab kami dana banyak mana sangat, kan? Komando mengikut maklumat yang kami terima, mereka dapat 1 juta USD daripada satu NGO di Amerika. Wah, kalau kami lah yang dapat 1 juta USD tu, tak balik lagi ni kot. Tapi apakan daya. Tapi itulah, apapun perjuangan tetap diteruskan. Membujur lalu melintang. Nasib baik duduk ni, kalau berdiri tak tahu lah. Okay. Jadi saya rasa apa yang sempatlah saya kongsikan di sini, dan jika ada lain kesempatan mungkin kita akan boleh perincikan lagi tentang UPR, tentang Komando, tentang Muslim Youth Pro, tentang hak asasi manusia di Malaysia ini, dan juga melalui kerangka perlembagaan Malaysia pada kesempatan yang lain. Saya serahkan baliklah kepada saudara moderator. Pada cerita Ustaz tadi tentang banyak pengorbanan dan halangan-halangan demi untuk nak pertahankan perlembagaan, demi untuk nak pertahankan agama Islam itu sendiri. Maka siswa dan siswi di atas ni semoga dapat mencontohi jiwa-jiwa yang hebat-hebat, iaitu kita nak pertahankan agama Islam ini. Antaranya usaha yang perlu kita lakukan seperti saudara Ashraf beritahu tadi, banyak membaca. Okay. Untuk soalan kepada Yang Bersedia tu, tadi kita bercerita tentang Komando ni menyalahi tentang perundangan negara. Maka jikalah saya katakan tuntutan ini diterima, apakah kesan-kesannya kepada perundangan? Kalau kita lihat tadi sebenarnya, kalau kita tengok sebenarnya tuntutan-tuntutan ini, sebenarnya ia ada turutan. Mungkin tadi Ustaz telah ceritakan sedikit sebanyak. Cuma dia bermula sebenarnya pada tahun 1948, di mana pada tahun itu United Nations telah declare apa yang dikatakan UDHR, ya, Universal Declaration of Human Rights 1948, yang mengatakan beberapa hak asasi manusia termasuk agama dan sebagainya, ya. Tetapi untuk kita ambil ketetapan yang dibuat atau tuntutan yang dibuat ini, ya, sebenarnya ia bukan merupakan satu tuntutan yang perlu kerajaan ambil dan kerajaan adopt sebenarnya, ya. Sebab beberapa kes mahkamah, ya, yang mungkin boleh saya catat di sini, 1948 bila United Nations declare yang human rights tu, Arab Saudi tidak termasuk di dalam declaration. Dia kata dia tidak mau adopt yang ini, ya. Dan dunia menerima itu. Dunia menerima itu. Sebab itu bila perlembagaan ini dibuat, saudara-saudari kita kena faham, perlembagaan dibuat terutama sekali yang di Malaysia ini, yang kita amat bersyukur kerana Malaysia merupakan perlembagaan yang meletakkan asas yang Ustaz cakap tadi, Islam dan Melayu itu telah diletakkan di dalam perlembagaan sebab dia hendak melindungi Islam.
saya di Jepun 4 tahun lebih buat PhD di Jepun. Ya, di Jepun bila Amerika masa itu mereka telah menyerang Hiroshima, Nagasaki, dan akhirnya apa yang mereka telah buat kepada orang Jepun, perlembagaan mereka dalam artikel 20 perlembagaan Jepun mengatakan tidak ada langsung tentang agama, mana mesti menjadi negara sekular. Sebab itu dalam perlembagaan mereka, dalam tindak tanduk mereka, kerajaan tidak boleh membantu satu sen pun dalam mana-mana agama. Hatta kami pelajar Malaysia pada masa itu nak semayang Jumaat, nak dapatkan universiti untuk bagi, sebab saya belajar di Kyoto University, satu IPTA di Jepun, untuk mendapatkan ruang untuk semayang pun tidak dibenarkan sebab ia menyalahi artikel 20 dalam perlembagaan Jepun. Dan begitu juga perlembagaan di Indonesia dan lain lagi. Tetapi perlembagaan Malaysia lah yang mempunyai satu yang kita perlu pertahankan sampai bila-bila, sebab ia memberi apa yang kita sebut kelebihan atau kekuatan kepada umat Islam sebagai agama persekutuan. Jadi kemudian 1996 Declaration di United Nations ada di depan kita di ICCPR juga dibuat sekali lagi, tetapi tidak menyebut tentang hak asasi manusia ini. Jadi apa yang kita dapat di situ, tekanan demi tekanan tentang hak asasi manusia ini, sehingga pada tahun 1999 bila Akta Suhakam diwujudkan pada tahun 1999, Akta Suhakam sendiri menyebut bahawa mana-mana peruntukan, mana-mana benda yang kita nak adopt di dalam human rights bertentangan dengan perlembagaan tidak boleh diterima. Itu dalam Akta Suhakam. Ini kita kena faham. Jadi apa yang berlaku di Mahkamah Malaysia, yang mungkin saya nak sebut beberapa kes untuk mungkin pelajar-pelajar yang bidang perundangan, mungkin mereka lebih sedar tentang perkara ini. Dalam kes Hakim Yusof Abdul Qadir di Universiti Merdeka melawan Kerajaan Malaysia, dan kemudian Hakim Siti Norma Yaakob di dalam kes Muhammad Ezra Maknor melawan Ketua Polis Negara, telah menyatakan satu konklusi yang sama, iaitu apa dia, mana-mana declaration daripada United Nations itu tidak binding kepada negara untuk adopt dia sebagai sesuatu yang mesti diimplement dalam negara. Tetapi kebimbangan kita pada hari ini ialah sekiranya tuntutan-tuntutan itu dibuat dan dipaksakan kepada negara dan tidak ada tentangan, tidak ada suara daripada orang Islam, terutama dari orang Melayu Islam di Malaysia untuk menyatakan tentangan mereka kepada perkara ini, kita takut di bawah tekanan itu, berbagai-bagai tekanan yang dibuat ini, kerajaan akan mengambil langkah yang tidak sewajarnya. Ini yang kita bimbang. Sebab itu tanda tangan itu penting, sokongan itu penting, supaya untuk menunjukkan kepada mereka bahawa mereka tidak sewenang-wenangnya grup-grup komando ini, sebab kita peka dengan apa yang berlaku. Jadi saudara-saudara sekalian, kita perlu ingat apa yang telah disebut tadi, saya kata sebut tadi ialah kita menentang komando ini ialah disebabkan mereka anti-Islam dan anti perlembagaan. Ini kali kedua yang perlu kita sebut. Jadi perlembagaan inilah yang perlu kita pertahankan sampai bila-bila, dan yang perlu kita faham bahawa perlembagaan lah yang menyelamatkan akidah umat Islam. Sebab itu untuk kita sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang mahasiswa dan semua orang Islam, kita perlu mempunyai agenda. Saudara, saya boleh lihat bagaimana bila Ustaz menceritakan tadi bahawa mereka bekerja siang dan malam, bukan setakat di Geneva, saya rasa di Malaysia dan di merata di seluruh dunia, untuk membawa agenda mereka. Maka apa agenda kita pada hari ini? Apa agenda kita pada hari ini? Agenda komando inilah merupakan agenda yang patut menyatukan orang Islam di Malaysia. Tidak kira apa fahaman politik mereka, sama ada UMNO, sama ada PAS, PKR, sesiapa saja yang mengaku diri sebagai orang Islam, mereka kena berjuang, mereka kena memastikan bahawa tuntutan komando ini tidak boleh direalisasikan. Ini cukup penting, sebab saya tidak mahu berlaku sebagai apa yang berlaku baru-baru ini, banjir di Kuantan. Dalam keadaan banjir di Kuantan tu kita tolong orang pun ada orang kata parti politik tak turun, kami turun. Tak tolong orang tengah dalam banjir pun kita masih cerita pasal politik.
Boleh bayangkan, kami ni cuba NGO yang cuba untuk, ya saya dan Ikatan Muslim Malaysia cuba jugalah apa yang boleh kami buat masak untuk ini, tapi kita sedih bila umat Islam dalam keadaan umat Islam sendiri kena banjir tu ramai terlibatnya orang Islam. Ya, masih lagi kita nak berpolitik untuk menyelamatkan nyawa, untuk memberi apa yang kita sebut makanan asas kepada orang yang sedang di dalam kebuluran atau sedang kelaparan. Dan isu ini merupakan isu yang lebih penting daripada makanan. Isu ini merupakan isu yang lebih penting daripada banjir. Isu ini merupakan isu akidah. Ya, saudara-saudari boleh fail di dunia, tapi cuba bayangkan, bolehkah kita fail di akhirat? Ini yang persoalan yang kita semua, sama ada orang UMNO, orang PAS, orang PKR, memastikan bahawa kita mesti ada agenda untuk menyelamatkan akidah ini, ya, dan untuk menyelamatkan negara ini, sebab negara ini sudah termaktub di dalam perlembagaan, ia bukan negara sekular. Negara sekular ini timbul bagaimana? Negara sekular ini timbul ketika perlembagaan dibuat. Ada kertas putih dipanggil white paper. Dalam kertas putih itu ada menyebut tentang bahawa walaupun kita meraihkan tentang negara Islam, Islam sebagai agama persekutuan, tetapi ia tidak lari daripada sifat-sifat sekular. Itu satu rujukan. Rujukan yang kedua mereka buat ketika seorang hakim, Datuk Saleh Abbas, dalam satu kes mengatakan bahawa negara ini bukan negara Islam, tetapi sebenarnya dan negara sekular, tapi sebenarnya dalam penghakiman beliau cuma menyatakan bahawa kita practice secular practices di dalam negara, bukan negara sekular. Jadi apa yang saya nak sebut di sini, untuk kita menentang hujah-hujah yang mengatakan Malaysia adalah negara sekular, ya, dan juga untuk menentang hujah pemangku yang seolah-olah mengatakan bahawa Malaysia tidak diberi kebebasan untuk agama dan sebagainya. Cuba saudara-saudari bayangkan, di negara ini, negara mana yang bagi cuti kepada orang Islam, pada orang Hindu, pada orang Kristian, pada orang Cina, Tan Pusat pun dibagi cuti? Ya, apa lagi? Ya, semua agama dibagi cuti. Pergi Amerika, saya belajar di US dulu semasa undergraduate. Ya, satu hari cuti pun tak ada untuk agama. Disebut negara yang paling berdemokrasi yang paling, tapi di Malaysia dibagi hak itu. Hak untuk beragama di Malaysia diberi dengan seluas-luasnya. Ya, tetapi negara Malaysia ialah negara di dalam perlembagaannya menyebut sebagai agama persekutuan, di mana di dalam pasal 12 juga menyatakan bahawa boleh kerajaan membelanjakan wang untuk apa-apa institusi untuk membangunkan Islam. Itu dibenarkan, itu dalam perlembagaan. Tak ada orang boleh halang. Sebab itu kita sedih kalau pada hari ini kerajaan tidak memperuntukkan, ya, peruntukan yang banyak untuk institusi Islam. Jangan takut dengan apa yang dilakukan oleh orang bukan Islam, kata dia tak boleh lah, dia patutnya adil. Malangnya ada juga orang Islam, bila kerajaan bagi kepada orang Islam, dia pula defend bagaimana orang bukan Islam. Boleh bayangkan tak mentaliti kita orang Islam itu yang tadi Ustaz merasa sedih. Saya juga merasa sebab dalam banyak-banyak kita memperjuangkan tentang agenda orang Melayu Islam, ada orang Melayu Islam yang sebaliknya. Ya, di mana kita nak letak muka kita di hadapan Allah SWT di hari akhirat nanti. Ya, inilah peluang kita, saudara-saudari. Ini cuma tinggal saki baki je ni, saki baki yang perlu kita pertahankan di dalam perlembagaan. Dan insyaAllah saya yakin isu Komanggu ini kalau benar-benar digarap, dipahami oleh semua saudara-saudari ini, balik dan faham isu Komanggu, faham 6 tuntutan tadi, yang mana tuntutan itu antara lain tentang murtad tadi, dan satu lagi ialah tentang apa yang disebut mahkamah syariah, terutama sekali di negeri-negeri. Ada orang kata tak boleh dibuat Islam di negeri-negeri sebab negeri-negeri tidak boleh mengatasi perlembagaan persekutuan. Lembaga Islam merupakan undang-undang tertinggi, tetapi mereka lupa dalam perlembagaan persekutuan ini disebut bahawa kerajaan negeri, peruntukan negeri dan federal itu sama sebenarnya, sama tinggi. Dia bukan satu yang lebih daripada yang lain. Dan sebab itu Islam itu di bawah apa yang kita sebut dalam kuasa negeri. Negeri-negeri di mana sultan-sultan merupakan ketua bagi agama Islam dan majlis yang ditubuhkan di bawahnya.
Ya, ini yang cuba dirungkaikan, cuba dilawan oleh komando ini. Sebab itu kita kata pengkhianat negara. Boleh bayangkan orang pergi Geneva dengan belanja yang banyak, lobi kepada perdana negara itu untuk menjatuhkan negara sendiri. Jatuhkan apa? Jatuhkan Islam dan Melayu. Itu sebenarnya hasrat mereka. Ya, itu kita sebut dia pengkhianat. Kenapa kita namakan pemangku pengkhianat negara? Sebab itulah yang mereka buat. Bayangkan saudara-saudari, sanggup mereka membuat demikian. Sebab apa? Sebab mereka telah berusaha bersungguh-sungguh. Melalui IFC mereka tak berjaya untuk memutahkan orang Islam, untuk memberi kebebasan ini. Dan sekarang mereka cuba dengan isu pemangku. Tapi insya-Allah dengan tanda tangan sekurang-kurangnya 1 juta itu akan memberi indication, akan memberi tanda kepada satu indikasi kepada orang-orang lain, orang di Malaysia dan kerajaan Malaysia, bahawa orang Islam tidak akan berdiam. Sebab itu saya seru kepada saudara saya pada hari ini, di samping saudara saya dengar apa tentang Komanggo, tanda tangan petition Komanggo itu, dan beritahu juga kepada orang lain. Agenda ini perlu kita bawa, saudara saya. Agenda Melayu Islam ini perlu dibawa, bukan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Kadang-kadang ada orang kata, alah ini komando ni isu yang dibawa oleh kerajaan, ya. Sikit-sikit kata isu ya, kerajaan cetus supaya nak dapatkan ni. Isu ni dibawa oleh UMNO, isu ni dibawa oleh kerajaan dan macam lagi. Bukan, saudara saya. Isu inilah isu yang real. Isu murtad, isu Melayu, isu Syiah, isu Syariah merupakan isu yang cukup kata orang penting, dan dia real. Dia bukan isu yang sengaja dibuat. Tetapi bagi saya, inilah peluang yang mungkin Allah Ta'ala nak bagi kita orang Islam pada hari ini untuk bersatu. Kenapa hari ini orang Islam tak boleh bersatu? Kenapa hari ini saya nak beritahu orang Islam nak duduk satu meja, duduk di satu meja untuk berunding pun tak boleh. Siapa dalam dia? Ya, sebab mereka tahu kalau orang Islam bersatu, kalau orang Islam bersama-sama bersepakat, ya, orang bukan Islam tidak akan berani untuk melakukan apa-apa. Tapi hari ini kelemahan kita berpecah. Dalam parlimen hari ini dapat 222 orang ahli parlimen. Ada orang kata, parlimen kita di hari U13 itu bertambah. Ada 141 orang wakil rakyat, bertambah daripada 130 lebih dulu. Jadi apa yang dikatakan berpecah? Tak berpecah. Berpecah, saudara. 3-4 berpecah. Ya? Dan isu inilah insya-Allah, ya, kita harap dia dapat menyatukan orang Melayu untuk agenda dia letakkan Islam dan Melayu itu di depan, ya. Dan insya-Allah, semoga Allah SWT membantu kita sama-sama, memberi kekuatan kepada kita untuk kita sama-sama berjuang, sama-sama untuk melakukan sesuatu. Ya, terutama kepada saudara saya yang dekat sini, hadirin dan hadirat sekalian yang bukan pelajar pun, yang profesional, yang mana pensyarah universiti. Allah bagi kita sedikit pangkat, Allah bagi kita sedikit intelektual ni, Allah bagi kita rezeki, apa yang kita buat itu akan ditanggung oleh Allah SWT. Kamu pelajar-pelajar universiti yang diberi Allah Ta'ala kecerdikan lebih daripada orang lain, kamu diberi peluang untuk mendengar isu ini, kamu diberi peluang untuk mempertahankan Islam. Apa yang telah kita buat pada hari ini? Ini perlu kita tanya diri kita. Semoga Allah SWT memberi kita kekuatan. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada terakhir kepada saudara Ashraf, apakah saranan yang boleh saudara bagikan pada mahasiswa-mahasiswi di sini dalam kita nak menegani isu Komanggo ini? Bismillah. Pada orang muda, sebab saya cakap kapasiti orang muda, promote pembina. Jadi lepas ni join pembina. Okey, boleh? Okey. Orang muda ni dia ada satu sifat dia tergopoh gampang. Kan? Orang muda ni dia sifat dia tergopoh gampang. Maksudnya dia susah nak meneliti antara mana sentimen, kan, dan juga kefahaman yang jelas. Maka sebagai seorang orang muda ni, saya ingin quote sikit daripada Fatih Akan, kan. Syekh Fatih Akan dia gariskan tulisan dia dalam generasi pemuda dan perubahan. Bila mana kita sebut tentang pemuda, dia akan berkait dengan perubahan. Sebab perubahan sesuatu bangsa, negara tu dia akan terletak pada pundak, pada bahu pemuda dia. So dia gariskan 3 ciri. Okay, saya nak semua pemuda kat sini bayangkan 3 ciri ni macam
kepala kita, orang lidi boleh bayangkan orang lidi ada kepala, so kepala dia dan hati dia dan juga kaki dia. Okay, apa yang Syekh Fatih akan cakap ni, manhaj persediaan seorang pemuda tu, pertama pemikiran, kepala dia, okay? Yang kedua kejiwaan, jiwa dia, hati dia. Dan yang ketiga harakah, maksudnya pergerakan kaki dia. Maksudnya dekat mana dia nak bergerak. Okay, saya pergi yang pertama, pemikiran. Syekh Fatih akan kata seorang pemuda ni dia kena ada saqafah Islamiah. Saqafah maksudnya pemikiran Islam yang kukuh, kan? Sebelum kita, satu lagi sifat pemuda ni kan, dia bila dia kumpul bapa, dia suka baca banyak buku, kan? Dia baca buku macam-macam. So bila banyak baca buku, kan, buku liberal, buku apa, dia tak ada kerangka pemahaman. Maksudnya bila kita baca ni, kita tak ada kerangka, kan? Bila kita baca ni, tak ada kerangka dan kita tak ada guru, so kita punya fikiran ni mudah menerawang. So dia boleh tafsir ikut sendiri. Sebab itulah banyak pemuda, kan, bila dia berfikiran liberal, kan, dia akan tafsirkan satu benda tu ikut nafsu dia sendiri. Okay. Yang kedua, saqafah ammah, kan? Saqafah ammah tu maksudnya umum, pengetahuan umum, kan? Tak kira lah kita jurusan apa ke, sains ke, engineering ke, kan? Kita kena ada background yang lengkap lah. Macam kita boleh belajar sikit tentang perundangan, kan? Kita boleh belajar sedikit tentang apa ilmu yang berkaitan dengan sains sosial, supaya kita dapat tahu macam mana pergerakan manusia. Kita dapat kaji macam mana pergerakan mereka, sifat mereka, kan? Itu adalah satu benda yang sangat penting. Yang kedua, kejiwaan, jiwa, kan? Bila pemikiran ni, maksudnya bila dia tak boleh jadi terlalu mementingkan pemikiran sangat. Kita bayar kalau kepala terlampau besar, kan, orang ni dia tak seimbang. Bila kepala besar, hati dia kecil, kaki dia kecil, so dia tak seimbang. Kan pemuda yang macam ni yang kita nak, dia tak seimbang. So kita nakkan juga pemuda yang berjiwa besar. Selain dia ada kepala yang besar, kan, dia ada jiwa yang besar. Maksudnya, kan, kat sini jiwa yang besar ni, pemuda tak kisahlah dia saiz fizikal dia macam mana pun. Macam tadi saya datang dekat Uniza ni kan, naik kereta dengan kawan. So tanya Pak Gad ni lah. Pak Gad ni ingatkan datang saja Uniza masuk ceroboh apa kan. So dia tanya dah datang ni sebab apa. So saya cakap saya speaker kepada program ni. Lepas tu Gad tu gelap. Gad tu saya tak percaya kan. Betul lah ni lah. Dia tu lah, ingat saya tipu. Walau apa pun orang kata tentang fizikal kita, kan, tu walau apa pun orang kata tentang fizikal kita ignore, kita tinggal, kan. Boleh bayangkan kalau kita lihat pada pejuang Islam Syekh Ahmad Yassin, kan, dia kalau bayangkan dia naik kursi roda, lepas tu lumpuh, nak pergi semayang pun orang tolak, kan. Tapi Israel bom dia dengan apa? Helikopter, kan. Maksudnya walaupun dia lumpuh, tapi Israel paling takut dia. Sebab apa? Sebab jiwa dia besar. Pemuda ni, nak jadi seorang pemuda, walau fizikal macam mana pun, muka macam mana pun, jiwa kita kena besar. Bila jiwa kita besar, kita akan lihat satu benda ni dalam perspektif yang besar. Jiwa kita besar, kita akan lihat masalah ni dalam kerangka yang besar. Masalah kalau setakat tak ada duit ni, masalah kecil bagi dia, sebab jiwa dia besar, kan? Itu bukan masalah yang besar bagi dia. So pemuda sekarang, kan, latih jiwa kita untuk berjiwa besar. Itu adalah benda yang sangat penting. Dan yang ketiga, harakah, pergerakan. Maksudnya kalau dia ada pemikiran yang besar, kan, jiwa dia yang besar, kan, kalau dia tak ada pergerakan yang seimbang, maksudnya kalau kepala besar, jiwa besar tapi kaki kecil, tak seimbang kan. So dia kena kaki pun sama besar, maksudnya dia seimbang. Maksudnya kita perlukan platform untuk bergerak. Maksudnya bila, sebab apa? Sebab kita tak boleh bergerak sendiri. Kambing kalau hadis Nabi, kambing yang berada dalam perseorangan ni lebih mudah di-attack oleh serigala. Bila berkumpulan kambing ni, maksudnya serigala susah di-attack. Maksud sama juga macam manusia. Bila kita berada dalam rakan-rakan yang soleh, dia akan saling mengingatkan kita. Itu adalah benda yang seharusnya pemuda latih. Okay, saya nak sentuh sikit tentang jiwa terlepas pandang. Okay, masalah sekarang umat Islam adalah pemuda Islam dan jiwa dia mudah dikuasai oleh hawa nafsu. Kita adalah generasi
yang berdepan dengan media yang serangan media yang terlampau dahsyat. Terlampau dahsyat. Zaman kita ni adalah zaman media yang terlampau dahsyat. Banyak filem kan, banyak site-site yang tak baik, site-site maksudnya laman-laman yang tak baik kan. Maksudnya serangan pemikiran ni berlaku sangat dahsyat bagi seorang pemuda. So adalah penting bagi kita untuk melatih diri kita takarub pada Allah. Maksudnya mendekatkan diri pada Allah. Di samping dia ada pemikiran yang baik, jiwa yang besar dan platform untuk gerak, dia kena jadi seorang pemuda yang menjaga solat dia. Saya pernah menghadiri buat satu kursus dengan pelajar yang akan fly ke luar negara kan. Bila buat survey, mengejutkan, hampir 60% pelajar akan fly ke luar negara, 60% solat tak penuh. Mula kami nak buat survey solat berjemaah, so tak apalah, kita reducekan sikit solat lima waktu. Dan 60% tak solat lima waktu. Bayangkan, jika itulah yang menjadi golongan intelektual kan, golongan yang akan memerintah negara, macam mana nasib negara lepas ni? So sebagai seorang pemuda, itu adalah langkah-langkah yang digariskan oleh Syekh Fatih kan. Ingat boleh yang pertama kepala, yang kedua jiwa, dan yang ketiga kaki. Bila semua seimbang, insya-Allah kita akan bergerak dengan lebih laju dekat dunia, insya-Allah. Terima kasih kepada saudara Ashraf. Kita ni jangan bagi sifat perut dia yang besar, tapi dia jiwa kita yang besar. Boleh? Okey. Baik, seterusnya tanpa buang masa, saya buka untuk 3 sahaja untuk sesi soal jawab. Maka diminta kepada hadirin muslimin dan muslimat udilah tadi. Saya bertanya dulu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya pada mana-mana ahli panel. Jadi soalan saya macam ni. Katakan isu ni dah selesai dan kita menang perjuangan hari ini. Jadi apa langkah kita selepas tu? Takkan kita nak tunggu lagi benda ni, isu ni timbul lagi baru kita nak ambil tindakan? Apa tindakan yang kita nak cegah benda ni pada masa akan datang? Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juliana Sahan Berladi daripada kelas Biodiversity dari Universiti Malaysia Terengganu. Ini bertanyakan soalan berkenaan satu isu yang mana saya pernah melihat satu video tentang pembinaan piramid satu Malaysia di Pahang, lokasinya di Pahang, dan pembinaan ini keluasannya melebihi keluasan KLIA. Jadi saya nak tanya, adakah pembinaan piramid satu Malaysia ni ada kaitannya dengan isu Kemanggu? Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Saya ada beberapa soalan, 2 soalan. Yang pertamanya, saya nak cuba untuk kembali balik perbincangan Komanggo ini kepada Daulah Islamiah ataupun Daulah Sekular. Bagi pandangan saya, untuk ini pandangan pribadi saya, Malaysia adalah sebuah negara semi-sekular. Ini kerana dalam kes Cik Soh bin Cik Omar, dia dicakap Malaysia mempraktikkan nilai-nilai sekular. Tetapi pada masa yang sama, Malaysia juga ada nilai-nilai Islam. Sebab ini disokong oleh Hujah Aziz Bagi yang nyatakan bahawa perlembagaan Malaysia terbina atas 2 dasar, rule of law dan juga rule by law. Jadi soalan saya, apakah hala tuju Malaysia seterusnya andai kata Malaysia ini terbina atas sebuah negara semi-sekular? Dan soalan yang kedua, Deputy Speaker telah menolak isu Komanggo ini yang nyatakan bahawa dia telah bertentangan dengan perlembagaan. Jadi apakah mekanisme seterusnya Komanggo bagi pandangan ahli panel? Terima kasih.
Saya mungkin sentuh pasal faham tadi, saya sentuh sikit jawab senang yang faham dulu lah. Ya, yang isu kata nak buat apa perbezaan besar di dalam web. Tapi kita tidak dapat memastikan dia tidak ada kemengena dengan komando, ya. Dan dia telah dinafikan oleh Kerajaan Negeri Pahang. Ya, sama ada mereka mereka tidak meluluskan sebarang rujukan. Memang ada kata orang permintaan atau permohonan untuk di satu kawasan dibangunkan kawasan komersial, tetapi mereka takat ini Kerajaan Negeri Pahang telah menafikan yang mereka beri tanah atau mereka telah meluluskan sebagaimana yang telah didakwa yang kita lihat di dalam beberapa video tersebutlah. Ya, itu ringkas je lah. Ya. Yang pertama isu yang tadi, kalau isu ni habis ataupun apa yang kita nak buat atau apa yang kita nak cegah pada masa depan, saudara-saudari, isu ni tidak akan habis. Isu ni tidak akan habis. Ya, Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, "Walan tarda ankal yahudu wala nasara hatta tattabi'u millatahum." Bahawa orang Yahudi dan Nasara itu, ya, tidak sekali-kali akan bersetuju atau redha kepadamu wahai Muhammad sehingga engkau menurut agama mereka yang telah terpesong itu. Ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 120. Sebab itu bagi saya isu itu tidak akan pernah runtuh. Sebab itu mereka cuba daripada dulu lagi. Dan dia akan berterusan, dia tidak akan berhenti. Ya, sebab inilah dia sebenarnya rahsia kekuatan umat Islam. Ya, saya nak nyatakan dekat sini. Syekh Mustafa Masyur, salah seorang pimpinan Ikhwan, pernah menyatakan bila menceritakan tentang dakwah di Mesir, dia kata, ya, apa lagi yang barat nak? Ya, apa lagi yang barat nak? Kalau disebut tentang ketenteraan, mereka merupakan tentera yang paling hebat. Mereka ada semua sekali. Ekonomi terbesar dunia, US. Ekonomi kedua terbesar, Jepun. Ya, sistem pendidikan top 10 universiti kat mana? Ya, di US, di UK, Cambridge, Oxford, Yale dan sebagainya. Ya, teknologi mereka yang paling terkedepan. Tetapi kenapa mereka masih menyerang? Kenapa mereka masih campur tangan dalam banyak hal, termasuk saya rasa dalam hal komando? Ya, ini merupakan sebab apa? Sebab mereka tahu kekuatan umat Islam itu tidak akan padam selagi tiap-tiap individu itu, seorang individu itu mempunyai jati diri Islam yang kuat. Bosnia, peperangan Bosnia, kenapa ia berlaku? Sebab Bosnia berlaku sebab umat Islam pada ketika itu telah ada mula untuk kembali kepada Islam. Ya, sebab itu saya kata ia tidak akan habis. Apa yang kita perlu buat? Kita kena pastikan kekuatan umat Islam pada hari ini akidahnya akidah yang betul. Ya, membina jati diri, membina kefahaman yang betul tentang Islam. Ya, yang pertama, diri sendiri kena bina jati diri. Keluarga kita kena pastikan yang muda-muda, generasi muda, anak-anak, remaja, kanak-kanak ini dibangunkan supaya mereka diberi apa yang kita katakan didikan Islam yang sempurna, ya, yang mereka boleh menangkis serangan-serangan ini. Saudara saya sekalian, apa yang kita takut pada hari ini, serangan pemikiran yang disebut-sebut dalam ramai pejuang-pejuang Islam, ia berlaku pada hari ini yang telah dibuktikan oleh komando. Hari ini ada juga di antara orang Islam, terutama yang orang-orang muda terpengaruh. Contohnya, ya, sama rata, isu dalam isu liberal, contohnya, semua agama sama. Ya, semua agama punca dia sama. Semua agama hendak kebaikan. Ini yang isu yang kita sebut tadi, bahawa Islam itu tidak sama. Islam itu tidak boleh diletakkan sama taraf dengan agama lain. Sebab itu dalam kes tadi yang saya sebut, dalam kes mahkamah yang diputuskan oleh Hakim Muhammad Nur tadi, ya, dalam kes Mio Atikur Rahman, ya, versus Fatimah Sihi dan lain-lain itu, mengatakan bahawa Islam itu ke depan, Islam itu di atas, Islam itu perlu lantang kedengaran dan agama lain patut diatur sesuai dan mengikut supaya boleh hidup aman damai.
Ya, itu dia punya proporsional. Apa yang disebut oleh saudara tadi dalam satu kes tadi yang mengatakan masih sekular, sebab kalau definisi sekular tidak ada langsung peruntukan Islam di dalam perlembagaan, langsung tidak ada. Sebab itu apa Profesor Al-Azbari mengatakan dalam buku di Islam dalam Pergerakan Malaysia, mengatakan bukan kita negara sekular, mungkin bukan kurang Islam, ada peruntuk-peruntukan yang boleh diperbaiki lagi supaya untuk memastikan daulah boleh dibina. Islam bukan terhindar disebabkan oleh perlembagaan itu. Sebenarnya banyak ruang lagi boleh dibuat yang kalau kita orang Islam kaji dan sama-sama berusaha, yang perlu kita buat untuk memperteguhkan. Ini sekali kita nak pertahankan. Ini kita macam main bola ni. Kita tengah defend dekat apa? Dekat goal post kita ni kan. Orang attack. Boleh kita bayangkan orang tengah attack kita ni sekarang. Kita dekat bendera depan gol. Kita sekarang tengah mempertahankan apa yang disebut tadi, sakti-bakti dalam perlembagaan. So, apa jawapan nombor satu tadi ialah dia memang isu tidak habis, tetapi kita perlu pastikan umat Islam itu kuat, tetapi perlu pencegahan, terutama sekali apa yang disebut perlembagaan dan ditranslatekan kepada undang-undang. Hari ini orang kata, hari ini ada sendiri orang Islam mencemooh. Dia kata, apalah kita sibuk-sibuk isu pemanggung, apalah kita sibuk-sibuk pasal isu Melayu Islam, Melayu berpecah dan sebagainya. Yang sebenarnya orang Melayu yang lemah, orang Islam yang lemah, ya? Tetapi mereka lupa bahawa tanpa undang-undang, tanpa penguasaan, benda itu tidak akan berlaku. Contoh macam hari inilah, kalau kita pergi kat jalan raya, kita kata, ya, tak payah buat pasal undang-undang, ya, masing-masing kuatkan kesedaran dia pasal peraturan jalan raya. Saudara saya ingat orang takkan langgar lampu merah tu. Ya, siang-siang hari pun orang langgar lampu merah. Kalau tengah malam orang rasa tak ada pun dilanggar dia. Ya. Sebab dia tidak ada rasa kesedaran itu. Ya, itu sebab tu kita perlu pelaksanaan penguasaan dalam perlembagaan bersandarkan pada perlembagaan. Hari ini kita sebut tentang bukan kita menuntut hak yang lebih-lebih. Hari ini kita menuntut hak yang berada di dalam perlembagaan. Itu yang perlu kita faham. Wallahu a'lam. Ni saya tambah ni lebih kurang sejam je lah. Yelah, ini soalan ni semua tesis punya taraf ni nak jawab. Okey, berkenaan selesai ke tak selesai. Pertama, proses UPR akan berlaku setiap 4 tahun. Dia tak akan selesai ni. Don't worry lah tentang selesai ke tak selesai. Perjuangan ini akan berterusan. Sebab setiap kali proses, tahun ni 2013, 4 tahun lagi 2017 ni akan buat lagi sekali. 2 Mac 2014 Malaysia akan buat final adoption. Mana ikrar daripada Malaysia apa yang dia nak buat, apa yang dia terima, apa yang dia tolak, apa yang dia KID. Daripada 252 tuntutan atau desakan antarabangsa. Bila dia dah buat, aku janji macam tu, dah aku terima adopt benda tu, terima pakai adoption, dalam masa 4 tahun dia kena buat dekat-dekat 2017 akan keluar report lagi. Dia kena report untuk sesi UPR pada 2017. Report bila dah report, anggota PBB akan bagi pandangan lagi. Oh bagus kau dah buat semua ni. Tapi eloklah kalau buat yang ni pula. Kan dia akan buat lagi. Satu. Kita pun buat adoption lagi. 4 tahun lagi akan di audit lagi sekali pelaksanaan. Perkara ni tak akan habis dan terlalu nyata dan jelas bahawasanya sekarang berapa ramai orang yang menggunakan nama hak asasi untuk menyerang Islam. Maka perkara ni, senjata baru ini akan digunakan oleh musuh-musuh Islam sebaik mungkin dan akan terus digunakan. Tinggal kita lah jauh mana pula sanggup kita nak bersilat dengan golongan puak-puak ni pula. Kan? Tu tentang faham tu dah settle lah. Sebab benda ni dijawab di dalam Dewan Undangan Negeri. Maknanya boleh cek, pergi kat
laman web Dewan Undangan Negeri Pahang, tengok dia punya handset dia tu, jawapan soalan, jawapan penjelasan telah diberikan oleh Menteri Besar Pahang, dan ini adalah merupakan satu fitnah. Dia macam ni dia. Kita ni kalau dah tak suka satu orang, dia senyum pun kita menyampah. Allah, muka macam ni pun nak senyum. Kan? Sebab dah tak suka. Tapi kalau kita dah suka satu orang, dia kentut pun buat tak tahu ya. Orang dia orang muka kan tahan apa. Dan sebab apa? Nak cover kawan dia, takut dia tu malu jatuh maruah dia. Sebab kita suka kat dia. Kalau yang kita dah suka, senyum. Allah, nyampak. Kawan tu senyum, ikhlas je kawan tu senyum kan. Hati suka, ceria. Assalamualaikum kan. Oh, nak bagi salam pula. Bagi salam pula. Sebab sudah tak suka. Apa yang berlaku di Pahang, tanah tu dianugerahkan kepada satu syarikat dengan kelulusan pembangunan pelbagai. Syarikat ni pula, dia bukan ada duit pun. Jadi dia cari syarikat lain, pihak lain, entiti lain untuk buat JV, joint venture. Jadi satu syarikat, okey, kami sedia untuk bangunkan. Dan syarikat inilah yang nak buat One Malaysia Spiritual Tourism tu. Tak ada kena-mengena pun dengan kerajaan negeri. Tapi sebab dah tak suka kan, dapat cerita daripada syarikat CDE ni, tapi yang dapat nama siapa? Oh, kerajaan negeri Pahang telah meluluskan 500 hektar. Terus kerajaan balik kan. Langsung satu bangunan tak bebas kan, digambar. Jadi ini masalah yang fakta kita kena sahihkan. Yang benar katakan benar walaupun baik kan. Okey, dapat apa lagi? Oh, dah ada masa? Kan nak suruh murhaikan lagi kan. Cik baik, baru nak masuk daulah Islamiah ni 3 jam paling kurang. Okey, dah belah. Jadi saya serahkan baliklah kepada moderator. Allah Allah. Ustaz. Baik, bagi kita tidak buat okey, bismillah. Sebagai seorang Muslim, okay, saya tarik saya pernah menghadiri satu court case kalimah Allah. Dua kali court case dan saya berada dalam court. Satu benda yang menarik perhatian saya bila mana untuk isu kalimah Allah ni kita menang kan, umat Islam menang. Dekat luar tu makcik-makcik yang datang daripada kampung kan, datang daripada kampung bawah dekat kampung, bila dia tahu keputusan kalimah Allah tu dia menang, dia menangis. Maksudnya poin yang saya nak bawa kat sini, sebagai seorang umat Islam, kita perlu ada sensitivity. Maksudnya hati kita ni perlu ada sensitivity terhadap nasib umat Islam yang lain kan. Bila mana ada umat Islam yang ditimpa masalah, kita rasa hati kita terdetik sedih kan, terasa kasihan. Apa yang berlaku dekat Palestin kan, apa yang berlaku dekat Mesir, kita ambil tahu, kita ambil cara kan. Maksudnya kita sebagai seorang Islam, kalau hati kita bila tahu sesuatu menimpa terhadap umat Islam, sesuatu mengancam kedudukan Islam, tapi hati kita buat dia kan, hati kita buat tak kisah, bermaksud hati kita sedang berada dalam masalah. Wahai pemuda, wahai manusia sekalian, ketahuilah hati anda sedang dalam bahaya dan perlukan rawatan. Itu saja. Alhamdulillah, terima kasih kepada tepuk sikit kepada tiga negara. Terima kasih kepada tiga ahli panel kita, banyak menceritakan tentang penjelasan mengenai pembangkang. Iaitu pembangkang ni merupakan salah satu, iaitu serangan-serangan untuk nak apa? Untuk nak musnahkan akidah umat Islam ni. Maka kita lah yang membina pertahanan tersebut. Maka bagi seorang pertahanan itu, bekalan ilmu yang cukup, bekalan akidah yang mantap perlulah kita semai dari sekarang. InsyaAllah, semoga dengan
topik yang kita bincang ini boleh kita mengambil manfaat dan boleh menambahkan lagi rasa cinta kita kepada negara, kepada Islam, dan rasa hormat kita, rasa ini nak mempertahankan kita kepada perlembagaan negara, insya-Allah. Setakat itu saja tugas saya sebagai moderator. Saya kembali kepada kursi majlis. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara moderator dan ahli panel atas penjelasan tadi berkenaan tentang Komando Pengkhianat Negara. Baiklah, sebagai tanda penghargaan, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berusaha Profesor Madya Dr. Nik Wan bin Omar, Timbalan Naib Chancellor HEPA, diiringi Saudari Amira binti Ahmad Suhaimi untuk menyampaikan cenderamata. Dijemput ahli panel pertama, Ustaz Muhammad Gunawan Cik Abdul Aziz untuk menerima cenderamata. Seterusnya, ahli panel kedua, Profesor Dato' Dr. Badrul Hisham Abdul Aziz. Dan diikuti oleh Saudara Ashraf Farid sebagai ahli panel ketiga. Seterusnya, majlis menjemput Yang Berusaha Profesor Madya Dr. Nik Wan bin Omar, Timbalan Naib Chancellor HEPA untuk menerima cenderamata. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berusaha Profesor Madya Dr. Nik Wan bin Omar, Timbalan Naib Chancellor HEPA